ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna al-syaikh Daud bin Abdullah al-Fatani wa hujjatul Islam al-Imamul Ghazali siril Fatihah. Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada pagi subuh yang mulia ini dapat bersama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga kesungguhan kita bangkit pada pagi ini untuk menunaikan ibadat kepada Allah dengan mengerjakan solat subuh dan juga mempelajari ilmu agama Allah akan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda di dunia dengan ganjaran pahalanya dan di akhirat dengan ganjaran syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan nama-namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz dan ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Baik, muka kitab Jawi lama, muka surat 11. Enam baris daripada atas. Kitab Rumi, muka surat 20, perenggan bawah. Saya bacakan matan Arab dia dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wa'lam anna ma siwahuma minal umuri batilun la khaira fihi wa laghwun la hasilun lahu. Fa idza alimta dzalika fa'lam annal ilma asyraful jauharaini wa afdaluhuma. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nadhratun
ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Yang artinya, kata musannif pengarang kitab, maka ketahui bahawasanya barang yang lain daripada keduanya, daripada pekerjaan itu batil, tiada kebajikan padanya dan sia-sia, yang tiada hasil baginya. Maka apabila engkau ketahui yang demikian, maka ketahui olehmu bahawasanya ilmu itu yang terlebih mulia daripada dua permata dan yang terlebih afdal daripada keduanya, dan kerana sabda Nabi SAW. Baik. Ni kita sambung kitab kita Minhajul Abidin berkenaan dengan aqabatul ilmi, aqabah ilmu. Macam kita terang selalu dah, perjalanan untuk mendidik atau mentarbiah diri kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dia kena lalu 7 fasa, ataupun dipanggil oleh Imam Al-Ghazali 7 aqabah. Jadi aqabah ataupun fasa yang pertama iaitu aqabatul ilmi, fasa ilmu. Siapa-siapa pun nak mula mesti dengan ilmu. Ya, nak buat apa pun mula dengan ilmu. Nak semayang mula dengan ilmu. Nak hijrah daripada tak elok kepada elok bermula dengan ilmu. Apa-apa pun. Sebab itulah orang yang baru-baru masuk Islam, mu'allaf, tak apalah mula-mula dia mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu wajib atas dia masuk kelas khusus, kena mengaji, kena ada orang bimbing. Itu yang daripada kafir kepada Islam, ataupun dalam Islam dah cuma dia hidup dulu lara, maka dia kena cari tempat bimbing, iaitu ilmu, guru, supaya hidupnya tak jadi rosak ataupun kembali kepada kejahatan lama. Macam golongan artis, sebab tu dipanggil, ada satu dinamakan khotratun samawiyah. Khotratun samawiyah ni maknanya lintasan hati yang datang daripada Allah. Khotratun samawiyah ni kalau dia datang, dia sentak kita jadi berubah tu drastik. Daripada seluar pendek terus buang seluar pendek, pakai tu kain pelikat ke seluar panjang, tak main dah, buka aurat, tutup aurat. Bagus tu, itu dipanggil khotratun samawiyah. Allah sentap hati dia, tiba-tiba dia berubah. Orang pun terkejut tengok, lain macam hang hari ni. Sekarang hang dah berubah. Kawan-kawan lama tengok, banyak berubah dah ni. Daripada dulu surau masjid pun tak datang, sekarang mai dah. Itu panggil khotratun samawiyah. Allah yang sentap hati dia. Allah yang bagikan panahan hidayah yang serta-merta buh kat hati dia. Tetapi dia tak boleh biar. Dia kena, lepas Allah dah sentuh hati dia, dia kena pergi cari guru untuk menuntut ilmu. Kalau dia tak buat yang ini, dia akan kembali balik jalan lama. Sebab tu tak pelik ada golongan artis balik-balik daripada Mekah buat umrah ke sebagainya, kita tengok berubah dah. Tak main dah buka tudung, sekarang dah bertudung. Dah cakap pun pelan, tak keluar TV sangat dah, sikit-sikit gitu je. Kan? Tapi bila dia tak mendalami ilmu agama, dia tak pergi cari guru, tengok pas tu popek balik mulut depan TV. Dan jadi tak elok balik dah. Tudung pun mula-mula bukan main labuh, lepas tu dah singkat balik. Jadi dia akan kembali pada jalan lama. Siapa-siapa pun, kita ambil contoh tu artis lah, tapi nak ceritanya siapa-siapa pun pertama sekali bila dia buat satu perubahan, mesti dia kena duduk di aqabatul ilmi. Sebab tu Imam Ghazali ni dia pakar, doktor pakar. Dia dah kaji habis dah macam mana nak didik diri kita ni jadi hamba Allah yang bertakwa. Tak dapat tidak, fasa yang pertama mesti dilalui ialah fasa ilmu. Maka kata Imam Al-Ghazali berkenaan dengan ilmu, dia kata maka ketahui bahawasanya, maka ketahui artinya hendaklah engkau ambil tahu
bahawasanya sungguh-sungguh, bahawasa tu maknanya sungguh-sungguh, haraf taukid, sungguh-sungguh barang yang lain daripada keduanya. Maksud barang sini apa-apa, sesuatulah, syai'un, sesuatu yang lain daripada keduanya. Apa keduanya? Dua yang dimaksudkan pada ayat ni, iaitu ilmu dan juga amal. Ilmu dan amal. Sebab kita hidup atas dunia ni, dua ni je yang kita perlu, ilmu dan amal. Bukan benda lain, ilmu dan amal. Ilmu untuk kita mengaji, amal untuk kita buat apa yang kita mengajikan. Tu je atas dunia ni. Jadi dia kata apa-apa barang ataupun sesuatu yang lain daripada keduanya, daripada ilmu dan amal itu, daripada pekerjaan itu, dia kata batil. Siapa yang buat apa-apa urusan di atas dunia ni, yang buat bukan kerana ilmu dan amal, batil. Batil maknanya apa nama, sesat, ataupun tak betul, ataupun jadi tak elok. Tiada kebajikan padanya, tak ada pahala, tak ada apa-apa kebaikan pada dia buat. Kalau dia buat dengan tanpa ilmu, dan dia buat dengan tanpa amal. Amal di sini maknanya amal kebajikan, amal yang ikhlas. Jadi buat apa pun kita atas muka bumi ni mesti bersandarkan kepada dua perkara, ilmu dan juga amal. Sebab tu hikmah Allah jadikan pada anggota badan kita ni kebanyakannya dua-dua. Betul tak? Kaki kita kan dua. Bila berdiri atas dua kaki ni, barulah kita akan berdiri tu tegak. Begitu juga dalam hidup. Untuk berdiri tegak dalam hidup, pastikan berpijak atas ilmu dan amal. Barulah tegak iman kita, tegak amal kita, baru tegak apa yang kita lakukan. Tapi kalau berdiri sebelah kaki, mana boleh tegak? Dan dah lah sengit, lepas tu mudah jatuh. Begitulah orang yang berdiri atas salah satu saja, berdiri atas ilmu saja, tak boleh. Berdiri atas ilmu tapi tak ada amal. Alim kan, balik mana ni, balik Syria, nak balik Jordan, balik Yaman, tapi surah masjid langsung tak nampak batang hidung. Mengaji bukan main hebat, jilid-jilid kitab sampai melendut almari punya rak tu, melendut papan tu. Kuatnya mengaji, hebat, cakap Arab menyembur mulut kan? Tapi akhirnya amal tak ada. Tahajud payah nak bangkit kan? Tu sebab apa? Sebab berdiri atas ilmu semata. Jadi tak jadi apa kak. Kemudian jadi sombong dengan orang tentang ilmu, macam dia pandai sangat. Itu yang berdiri atas ilmu. Kalau berdiri atas amal saja, ini pun banyak juga. Beramal tapi ilmu tak ada. Semayang nak, tapi orang tanya rukun semayang tak erti dah. Mana wajib, mana sunat abad, mana sunat hai'ah, tak tahu. Beramal tu. Puasa, tapi kita tanya apa makna puasa, tak tahu. Apa makna dia? Sebut Islam, sebut iman, ngaku dah orang Islam, tahu Islam, dah apa makna Islam, apa tu erti Islam, tak erti. Sebab tu ulama sampai buat kitab, apa ertinya saya menganut Islam kan? Jadi apa nama, bacaan usrah dalam jemaah Islam, dalam PAH. Tapi tak ambil tahu. Kadang-kadang minta orang cakap, orang PAH sendiri pun tak erti dah. Jadi macam mana kita nak berjuang atas nama Islam bila kita sendiri tak faham apa tu Islam? Tu jadi masalah. Ini yang kadang-kadang golongan beramal tapi ilmu tak ada. Maka orang yang jenis begini, sebelah kaki saja tumbang, tak ada, nak boleh nak kukuh. Jadi nak yang selamatnya ilmu dan amal. Ini dia. Seperti mana pesan yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Baik. Maka dia kata, mana tadi? Pekerjaan yang batil, tiada kebajikan padanya, dan sia-sia. Dia kata sia-sia, haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan, kata Allah dalam Quran. Tak ada apa-apalah dia buat tu, berjuang, berdekah-dekah, tetapi jadi sia-sia, tak ada apa-apa. Pahala apa tak ada. Sebab apa? Sebab yang dijuangkan supaya orang sanjung dia, supaya orang naikkan nama dia. Ada disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, 3 golongan akan dipanggil Allah nanti di hari kiamat lebih dahulu daripada orang-orang lain.
Tiga ni Allah panggil dulu. Pertama, Allah akan panggil golongan Quran, yang hafal Quran, yang mengalunkan bacaan-bacaan Al-Quran tu, yang masuk musabaqah, masuk tilawah. Tu geng-geng Quran ni, yang hafal Quran apa semua ni bagus. Tapi Allah akan panggil, Allah akan tanya, apa yang kamu buat di dunia dahulu? Mereka akan jawab, kami baca ayat-ayat Engkau, wahai Tuhan. Kami memuliakan ayat-ayat Engkau. Tapi Allah balas pada mereka, bukan semualah, sebahagian daripadanya, kadzabta, kata Allah, kamu pembohong, pendusta, penipu kamu. Kamu baca ayat aku supaya orang puji bacaan kamu, supaya kamu, orang kata, oh, hafiz Quran, supaya orang panggil kamu gelaran hafiz, supaya kamu, orang kata, hebatnya bacaan, sedapnya, lunaknya. Kamu baca untuk menyedap-nyedapkan saja di telinga-telinga manusia. Kamu bukan baca untuk menegakkan ayat-ayat aku di atas muka bumi. Kamu bukan nak pertahankan ayat aku. Berapa ramai yang hafal Quran, tapi takkan tak jumpa ayat yang menyebut tilka hududullah, ini hukum Allah. Kenapa tak tegakkan? Hafal dah. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Nah, orang berzina hendaklah kamu sebat mereka dengan 100 kali sebat. Takkan tak jumpa ayat ni? Hafal Quran 30 juzuk, 6,236 ayat dalam kepala. Habis Allah tanya satu-satu. Tu ramai. Habis ni tak boleh jawab, boom, kena humban, masuk dalam neraka. Yang boleh jawab tak apalah, yang lepas tak apalah. Lepas tu panggil golongan kedua. Siapa golongan kedua? Golongan alim ulama. Panggillah golongan yang cerdik pandai, yang mengajar habis rata surau masjid. Masuk saya sekali lah, semua. Panggil golongan-golongan ustaz, tok-tok guru, habis semua Allah panggil. Allah tanya, apa yang kalian buat di dunia dahulu? Yang mereka pun jawab, oi, kami mengajar untuk didik umat kepada agama Engkau, supaya mereka ni faham apa tu Islam, apa tu agama, supaya dapat kami tegakkan agama ni di atas muka bumi dengan jalan ilmu. Sekali lagi Allah sebut, kadzabta, kamu pembohong, penipu, pendusta. Kamu ceramah sebab kamu nak cari duit, kamu nak orang kenal kamu, kamu mengejar populariti. Kamu bertanding-tanding siapakah lagi yang lebih ramai crowd dia, siapa yang lagi popular lagi, itu macam-macam. Bersimpang siur niat, habis jadi tak ikhlas. Ada yang nak main, nak berkira-kira, dia tengok jenis masjid besar-besar, masjid negeri, baru gilah. Jenis surau kampung, tiang pun sengit, bumbung pun bocor, tak pergi dah. Nak tengok bumbung pun bocor, satgi sampul-sampul pun bocor, dia kata. Jadi ini tak muah. Ni berkira-kira ada jenis gitu. Kami kenal lah, sebab kami biasa nak panggil, dia sebut harga. Gini-gini, sekian. Tak apa, dalam kitab Tanbih Ghafilin dah sebut dah benda ni. Nabi sebut dah benda ni. Jadi tak pelik lah benda tu berlaku. Memang berlaku sungguh. Kejar-kejar populariti, masuk pula pertandingan macam-macam dalam TV tu. Nak buat apa ni? Dakwah ni bukan untuk dipertandingkan. Dakwah ni untuk disampaikan dan ditegakkan, bukan untuk dipertanding-tandingkan. Nak tengok siapa lebih kemah cakap dia, bukan. Satu itu buat pertandingan Sungai Tuntung. Ustaz mana paling hebat berceramah? Tandingan bodoh gitu. Menang dapat roti canai makan dengan Abang Mi. Nak buat benda. Nak tunjuk, bukan nak tunjuk hebat. Kita ni nak menghebatkan Islam, bukan nak tunjuk kita hebat. Macam berjihad, sahabat berjuang berjihad di medan perang, bukan nak tunjuk dia gagah, tapi nak tunjuk Islam tu gagah. Nak menangkan Islam, bukan menang diri dia. Ni dah jadi nafsi-nafsi, bukan untuk jemaah, bukan untuk ummah. Tu yang berlaku. Kemudian golongan ketiga, yang ni kena umban dah, kelebum, masuk neraka. Sebahagian daripada mereka yang selamatlah masuk syurga. Kemudian golongan yang ketiga Allah panggil mana? Golongan para syuhada. Orang ni geng-geng jihad. Ni geng-geng takbir kuat ni. Ini geng semangat berjuang mereka. Allah tanya mereka, apa yang kamu buat di dunia dahulu? Kami memperjuangkan agama Engkau, wahai Tuhan.
Kami tak kenal erti penat dan erti kalah. Kami berjuang sungguh-sungguh. Oh, dengar sedap lah. Kemudian Allah kata, kadzabta, kamu pembohong, penipu, pendusta. Kamu berjuang dulu supaya anak cucu kamu memuliakan nama kamu saat kamu dah tak ada nanti. Kamu nak orang mulia-muliakan nama. Kamu nak orang agung-agungkan kamu. Kamu nak orang sebut-sebut kamu. Oh, dia ni lah yang juang dulu. Dia ni lah yang hebat dulu ni. Kamu nak nama kamu disebut. Kamu nak bahawa kamu dinampak hebat. Kamu berjuang tu supaya orang tengok, ui, powernya dia, hebatnya dia berjuang. Dia tak takut siapa tu. Kamu nak orang kata. Orang kata bukan kita minta, tapi kalau kita berharap di hati kita nak bila kita berjuang orang puji kita, itu baru namanya penyakit hati. Tapi orang puji, kita tak minta orang puji. Orang puji, itu tak apa. Bukan kita minta dia puji. Tanda-tanda hati kita dah masuk penyakit tu, bila kita buat kebaikan orang tak kata apa, orang tak puji, orang tak kata apa, kita terasa hati. Itu tanda kita mengharapkan kepujian makhluk. Habis rosak amal tu. Habislah rosak. Kita buat satu benda baik, kita cat surau ke apa ke, lepas tu tak ada siapa nak kata apa. Kita pun kata, tak nampak ke surau ni dah nampak lawa? Tanyalah siapa cat. Siapa dia? Siapa lagi yang cakap tu lah, akulah, dia kata. Dia nak tonjolkan diri dia. Dia nak orang kata dia, oh hebat bagusnya orang ni, rajinnya. Tengok koyakkan pelekat tau, orang puji dia. Kembang habis bonggong-bonggong. Allahu Akbar. Ni habis nak ditanya Allah, maka jawab. Sebab perjuangan dia itu tidak ikhlas, amal tak ikhlas, boom, dihumban ke dalam api neraka. Ni 3 golongan yang disebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dalam hadis Nabi SAW. Ada. Jadi tujuan kata ni untuk kita beringat lah, supaya kita betulkan balik jalan kita baik dah. 3 jalan ni jalan yang paling terbaik. Hafal Quran, ulama, jihad. Tak baik apa 3 ni hebat-hebat, tapi dalam buat kerja baik, hati-hati. Masih lagi ada duri di dalamnya. Jangan sampai tersangkut. Jangan sampai kita terjebak dengan benda tak elok. Akhirnya, sebab kita kena ingat, iblis, setan ni, nafsu ni, dia takkan putus asa dengan kita. Kalau dia tak boleh rosakkan zahir kita, dia rosakkan batin kita. Zahir kita ni kelakuan luar. Dia tak boleh nak ajak kita pergi minum arak. Dia tak boleh nak ajak kita main judi. Dia tak boleh kacau zahir kita. Sebab insya-Allah zahir kita dah terjaga. Walaupun begitu, dia tak putus asa. Dia kacau pula batin kita. Dalaman kita dia kacau. Dalam kita buat kerja kebaikan, amal ibadat, dia kacau pula hati. Supaya rasa hebat, supaya rasa lebih bagus pada orang, supaya rasa lebih alim daripada orang lain. Ni dia takkan putus asa. Nak tak nak kita kena lawan zahir dan batin. Kena lawan sungguh-sungguh. Jangan ingat selesai dah, kita masuk geng masjid, geng surau dah, ingat kita bagus dah. Ujian dia lebih berat. Ini yang banyak berlaku. Kadang-kadang minta maaf cakap, minta maaf cakap, saya terpaksa kata, kadang-kadang dia masuk parti Islam dah, tapi dia rasa dia lebih mulia daripada orang lain, daripada ahli-ahli parti lain. Sampai menghina-hinakan ahli lain. Ni masalah besar ni. Dia tak sedar tu, dia dah terkena penyakit hati. Masuk tu bagus dah, sebab dia memperjuangkan agama, masuk dengan jemaah Islam. Tapi jangan sampai jadi rasa kita lebih bagus daripada orang lain. Malah kita nak tolong pula orang lain. Ni dah sampai jadi macam tu, seolah-olah masuk PAH, masuk syurga, masuk parti lain, masuk neraka. Habis, jangan jadi macam tu. Syurga neraka ni bukan dengan tiket nama PAH ke apa. Bukan saya menghentam, saya pun orang PAH, tapi kita sayang, sebab tu kita sebut, supaya jangan rosak jemaah kita, jangan rosak ahli kita. Ini benda ni kena cakap. Sebab kita tengok habis. Kadang-kadang sampai minta maaf cakap lah, sampai jadi masalah. Dia cok pula ni masjid nama apa, ni surau apa. Kalau ni bukan geng dia tak mau pergi. Jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam tu. Kita Islam. Habis jadi rosak gitu. Ini ketaksuban yang pelik-pelik. Ulama kita tak buat macam tu, pimpinan kita tak buat macam tu. Kenapa kita jadi begitu? Tu.
Ini yang membahayakan. Sebab apa? Sebab tadilah kita sebut ilmu dan amal. Kalau hanya beramal tanpa ilmu tu yang jadinya. Ini yang kadang-kadang menjadi racun dalaman atau jadi perosak kepada jemaah. Menjadi fitnah kepada jemaah. Ini yang kadang-kadang jadi berebut jawatan, berebut pangkat pun ada. Berebut jawatan, jatuh menjatuh. Ni. Padahal sama-sama dia dah. Dalam masjid surau ada ahli jawatan kuasa. Nak berebut jadi pengusi, nak berebut jadi tok imam, nak berebut macam-macam lah. Berebut. Dia tak tahu dengan jawatan tu amanah besar tu, nak kena tanggung. Jangan Allah tanya satu-satu sekali. Lebih baik kita tak ada jawatan, tak adalah banyak nak kena tanya. Kan? Tapi hari ni orang tak pandang itu. Lepas tu ulama-ulama dulu banyaknya tolak, tak nak. Tapi orang ni sebab apa? Sebab orang berilmu dia tahu dah. Nak pegang ni bukan satu benda kecil. Berat ni. Kan? Sebab ulama dia tahu dah. Tapi yang bukan ulama, sapu habis semua benda dia nak. Berebut GLC, berebut itu, berebut ni, habis. Dia tak tahu tu, banyak benda nak kena tanya esok. Amanah nak kena pegang. Tu. Silap sikit je habis. Seperti Nabi kata, meminta jawatan seperti kamu meletakkan pisau di leher kamu. Itu. Orang yang mengharapkan jawatan macam pisau dekat leher dah. Maknanya seolah-olah dia nak bunuh diri dia. Sebab apa? Sebab apa yang dia pegang tu, kalau tersilap langkah, tak ikut cara agama, boleh menyembelih diri dia. Bukan dunia, akhirat sok. Dunia ya nampak sedap. Lepas tu kita jangan terpukau. Sebab tu cerita tentang perang Uhud jadi teladan bagi umat Islam seluruhnya. Sampai ke hari ni jadi teladan. Sebabkan nampak kemenangan semakin dekat, harta ghanimah habis berebut semua, yang geng pemanah turun daripada bukit. Nabi pesan jangan berganjak walau apa pun jadi. Nabi pesan, turun daripada bukit. Sebab apa? Sebab nampak kemenangan hampir dekat dan nampak harta ghanimah, habuan daripada perang. Akhirnya apa jadi? Tentera Islam dikepung dan Nabi dibaling dengan batu sehingga berdarah pelipis Nabi. Ini punca dia. Puncanya begitu. Ini jadi teladan buat kita. Bukan nak kita kata sahabat buat salah. Kalau nak banding dengan sahabat, kita lagi teruk. Tapi nak jadi sebagai ibrah atau tauladan kepada umat Islam. Jangan ulangi kesalahan yang sama, kesilapan yang sama. Begitu. Baik. Jadi itu penting ilmu dan amal. Supaya apa yang kita buat, kita faham dan kita buat dengan cara yang betul. Barulah jadi ikhlas, tidak jadi sia-sia. Seperti mana kata Imam Al-Ghazali, yang tiada hasil baginya, tak ada hasil. Kalau buat bukan kerana ilmu dan amal, tak ada hasil. Maksud hasil di sini bukan hasil dunia, hasil akhirat. Tak dapat apa-apa. Buat penat je berjuang, buat penat je kita berubah, beribadat apa semua, tapi bukan ikhlas, bukan kerana Allah. Tiada hasil baginya. Maka apabila engkau ketahui yang demikian, maka dia kata, ketahui olehmu bahawasanya ilmu itu yang terlebih mulia. Kalau pula dibanding antara ilmu dan amal, maka kata Imam Ghazali, ilmu itu terlebih mulia daripada amal. Daripada dua permata. Dua permata di sini maksudnya amal dunia dan amal akhirat. Ilmu lebih mulia daripada amal dunia dan amal akhirat. Itu maksud dia. Amal dunia ialah, amal akhirat pun ilmu lebih utama. Sebab amal akhirat ni maknanya sembahyang dan sebagainya, tapi ilmu lagi mulia daripada sembahyang, daripada yang lain-lain, semua amal-amal akhirat tu. Itu maksud dia. Dan yang terlebih afdal, dia kata terlebih afdal maknanya yang lebih utama daripada keduanya. Keduanya tadilah amal dunia dan amal akhirat. Kerana apa dia kata? Dan kerana sabda Nabi SAW, sebab ada dalam hadis Nabi kata, inna afdalal alimi alal abid kafadli ala adna rajulin min ummati. Artinya, inna sesungguhnya, afdala artinya yang paling utama, al alimi orang alim, orang yang berilmu itu lebih afdal, lebih utama, kata Nabi, ala ke atas al abid, orang yang abid. Dia manusia ni, kata Nabi, rajulani, ada dua golongan.
Orang Islam ni ada dua golongan. Golongan pertama alim, orang berilmu. Golongan kedua abid, orang yang kuat beramal, kuat beribadat. Orang alim siapa dia? Orang alim ya orang yang mengaji, menuntut ilmu. Bukan maksud alim ni jadi ulama, tok guru, tak, tapi dia ikuti ilmu. Setiap ada pengajian dia mengaji. Masuk dah dalam golongan ahlul ilmi, ahli ilmu. Bukan mesti kena buka kitab kat depan, tak buka tak apa. Nah, tapi setiap pengajian yang ada dia memburu. Dipanggil pemburu kuliah. Oh, tak boleh duduk saja dia. Dengar ada tempat pengajian dan dia ada masa, dia pergi. Tak ada masa tu lain cerita lah, kan, dia pergi. Jenis gini itu termasuk dalam golongan ahlul ilmi ataupun ahli ilmu, termasuklah digelar sebagai alim. Yang kedua, golongan kedua al-abid. Abid ni kuat ibadat tapi ilmu tak ada. Kuat ibadat, semayang banyak rakaat semayang. Ingat? Ni nak dekat Ramadan ni, semayang berlumba-lumba. Ada yang buat 20, ada yang buat 8. Yang buat 20 petikai geng buat 8. Apa buat 8? Ni kami ni buat 20. Action pula, cari pula tu. Saya tak main nak semayang sini, saya nak cari tempat yang buat 20 dia. Ni jadi masalah ni. Dia tak faham apa tu 8, apa tu 20. Dia faham tak faham? Tak payah tanya 8, 20 tu, tanya dia apa makna tarawih. Dia kata tarawih mayang tu, Paisyak tu, tahu dah makna dia. Makna tak tahu, tapi mayang, habis mayang ada more, kata. Ada faham tu. Ada nampak? Ambil more tu sumbat atas mulut dia. Ni more hang. Ada faham itu ya. Ni kena. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali golongan abid. Kuat ibadat tapi dia tak faham apa yang diibadatkan. Apa tu ibadat? Apa tu semayang? Kenapa kena semayang? Apa tujuan semayang? Apa maqasid dia? Panjang cerita. Nak tahu macam mana? Kena mengaji. Kena ada ilmu. Ngaji bukan sikit-sikit kitab. Daripada saya mula masuk pondok, dulu Tok Guru mula buka tahun 2000 berapa? 13 ke? Sampailah Tok Guru tak pernah habis lagi baca kitab. Maknanya takkan habis ilmu Allah ni. Tiba-tiba kita sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Macam mana nak masuk syurga kalau gitu? Sedangkan ilmu ni panjang lagi, luas lagi, banyak lagi. Tak dapat tidak, kena belajar. Saya ambil contoh tadilah. Kita semayang subuh tadi kan, kita baca kunut. Kita tanya, apa makna kunut? Dah berapa lama dah kita semayang subuh baca kunut? Kat 60 tahun dah baca kunut. Betul tak? Dah apa makna kunut? Ini kesedaran kita bersama. Apa makna kunut? Dah selama ni kita baca, apa makna dia? Nampak? Makna kunut. Katalah dia tahu apa makna kunut. Okey. Tolong terjemah setiap bacaan doa dalam kunut. Allahumma hdini atau Allahumma hdina fi man hadait. Apa makna dia? Kita baca saja. Dah berapa lama asyik baca itu tapi tak faham makna. Mula-mula tak apalah, dah ni daripada janggut hitam sampai putih dah. Takkan tak langsung tak ambil tahu. Ni itulah masalahnya kita. Dah kalau boleh dah faham makna Allahumma hdini fi man hadait tu apa makna? Nak cuba tulis pula, boleh tak tulis? Tulis satu-satu ayat tu. Orang dulu-dulu tok nenek kita dulu mengaji, tulis. Saya jumpa kitab tok saya. Dia mengaji dengan guru dia. Kitab ni kosong, dia tulis. Guru dia kata dia tulis. Tulis. Ni bukan sakat tulis, kitab pun tak ada. Ada. Lepas beza kita dengan orang lama dulu. Sebab itulah orang dulu, walaupun zaman Piramli dulu tak, gambar pun hitam putih lagi. Walaupun zaman tu pakai baju paya ketat, tudung pun tak pakai, jambul keluar kepala. Tapi tak pernah kita dengar seorang pun kata nak keluar Islam. Zaman lah ada tak? Ada dah. Tu nak cerita. Orang dulu macam mana? Ulama dulu macam mana? Lagu-lagu mereka pun agama mereka pegang sungguh. Sebab apa? Ilmu. Ilmu. Lah ni ilmu, tak ada amal, tak ada dah, macam mana nak buat? Habis jadi.
Selamba pula buat video viral nak keluar agama, nak keluar Islam. Allah, sikit tak ada rasa malu. Kita nakal gak dulu main motor gak rempik juga, tapi tak pernah terfikir nak kata keluar Islam. Oi, orang kata gila nak cakap gitu. Nak buat gurau pun tak berani. Oh lah ni, tak ada sensitif langsung terhadap agama. Sebab apa? Sebab iman sudah dicabut. Kelazatan iman tak ada dah. Nah, dalam hati. Ini akhir zaman. Ini kita bayangkan, ni tahun 2021 seorang sudah berani cakap begitu. Bayangkan 2022 mungkin 2 orang. Tahun 2023 3 orang. Makin lama makin akan jadi meningkat. Benda ni mungkin akan jadi trend satu hari nanti. Percayalah, kalau kita tak jaga anak cucu cicit kita start daripada sekarang dengan kefahaman agama, kita yakin ke kalau kita mati esok, anak cucu cicit kita akan ikut Islam atau akan keluar daripada Islam? Na'udzubillah. Kalau kita tak didik dengan ilmu agama daripada sekarang. Hari ni orang bukan pentingkan ilmu agama, dia pentingkan ilmu dunia. Tak habis-habis sains matematik. Bukan salah, tapi itu ke yang nak menyelamatkan kita nanti di hari akhirat? Kita fikirlah, kan? Bukan salah belajar, tak apa, pilah belajar, tapi yang bersungguh sangat bahagian tu, yang nak bersungguh ni bahagian akhirat. Bagian matematik tambah tolak jadilah. Orang kita bagi duit tahu berapa baki, okeylah tu. Tak adalah nak sampai kena tipu. Kan? Buat teruk sangat. Kan? Nak pandai dunia ni biar pandai akhirat dulu. Sebab tu orang kata, kalau macam tu Ustaz, habislah. Nanti zaman kita ni tak adalah doktor Islam, tak adalah engineer Islam. Tu cakap nak pelekeh agama tu. Habis kita nak tanya, Ibnu Sina tu siapa? Apa agama dia? Dia doktor pakar Ibnu Sina. Dia orang Islam. Dan dia seorang ulama. Dia alim dalam bidang agama. Ini yang Nabi kata, man alima bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan dia ilmu yang dia tahu, Allah akan kurniakan pada dia ilmu yang dia tak tahu. Mana dia beramal dengan ilmu dia tahu, ilmu agama, belajar ilmu agama, dia amal ilmu agama. Maka ilmu duniawi ni Allah bagi saja pada dia. Sebab dunia ni milik Allah, alam ni milik Allah. Dan apa takut dengan pemilik ni yang bagi? Kita dapat, Allah dapat semua. Betul tak? Allah pemilik. Kalau kita rapat dengan sultan, setakat Pak Gad istana, buat apa nak heran? Setakat DO, setakat ketua kampung tak heran. Sultan aku rapat, contoh. Dengan sultan aku minum sekali. Tu contoh gitu. Tapi kalau setakat sembang, saya rapat dengan ketua kampung lah, ketua kampung boleh buat apa? Macam tu. Kenal dunia buat apa ni? Kenal pemilik dunia. Bila kenal pemilik dunia, segala dunia ni Allah bagi saja. Sebab tu wali-wali Allah mudahkan. Lipat bumi nak pergi mana pun. Hati jadi tenang aja, steady je. Sebab dia dapat yang lebih hebat, lebih besar, iaitu Allah. Tu kita kena usaha ke tahap tu lah. Baik dia. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu itu yang terlebih mulia daripada 2 permata, dan yang terlebih afdal daripada keduanya. Dan kerana sabda Nabi SAW tadilah, inna afdalul alimi alal abid kafadli ala adna rajulin min ummati. Jadi kata Nabi, sesungguhnya lebih utama orang alim atas orang abid, kafadli seperti lebihnya, ala adna rajulin atas orang lelaki yang paling kurang daripada seluruh umatku. Bandingan orang alim dengan orang abid, orang yang ada ilmu dengan orang yang beramal tapi tak ada ilmu, dia punya jurang dia punya beza, kata Nabi, seperti aku dengan sekurang-kurangnya manusia atas umat ni. Umat Nabi Muhammad ni letak orang paling rendah sekali, dia paling jahil sekali dengan Nabi. Macam mana jauh dia? Jauh gila-gila lah. Macam tu lah ibaratnya. Jadi seperti kata, antara kita dengan alim ulama seperti langit dan juga bumi, jauh sejauh-jauhnya. Nampak? Gaya ulama kita boleh tiru, tapi pemikiran ulama kita tak boleh, kita tak faham. Ilmunya dahsyat, waraknya, amalnya jauh. Ini mereka alim ulama. Ini yang dididik. Sebab tu lara-lara zaman dulu pun masih lagi ada keberkatan hidup. Sebab walaupun mereka lara, mereka hormat dan beradab dengan alim ulama. Kan?
P.Ramlee tu walau begitu tapi beradab dengan alim ulama. Nak zaman lah adab dengan ulama pun tak ada dah. Siap tikai ulama, lawan ulama. Jadi macam mana? Adab tu dah tak ada. Bila adab dah tak ada, itu yang jadi bukan-bukan sekarang ni. Allah turunkan bala macam-macam jadi. Nak. Jadi lagi kata Nabi bahawasanya kelebihan orang yang alim atau orang abid seperti kelebihanku atau sekurang-kurang daripada umatku. Dan lagi sabda Nabi SAW, lagi Nabi kata, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Artinya satu tilik kepada orang yang alim, satu tilik ni maksudnya pandang. Satu pandang kepada orang alim, kamu tengok orang alim seorang je, bukan ramai. Kamu tengok seorang je orang alim, terlebih kasih kepada aku daripada ibadat setahun. Dengan tengok orang alim saja, katanya Nabi, Allah lebih kasih daripada dia ibadat selama setahun. Puasanya, ibadat setahun dan puasa setahun, berdiri sembahyangnya, lebih Allah suka. Maksudnya kita rapat, kita hormat, kita jaga adab dengan alim ulama, itu terlebih Allah kasih daripada kamu sembahyang banyak-banyak, kamu puasa banyak-banyak, tapi kamu tak ada adab dengan ulama, kamu tak hormat alim ulama, kamu tak jaga orang yang berilmu, Allah tak pandang pun. Itu nak menunjukkan tinggi atau lebihnya darjat orang-orang yang berilmu, golongan alim-alim ulama. Kita tekan bab ni sebab zaman orang tak hormat ulama. Zaman orang yang tak mempedulikan alim ulama. Zaman dulu orang jaga ulama. Jaga, tak payah kata ulama, tu imam masjid dia pun dia jaga. Zaman dulu punya tak boleh nak potong hormat. Tok imam tua dah. Pergi masjid jalan pelan. Dia ni muda lagi, nak potong tak boleh. Hormat, duduk belakang, tak potong sebab nak jaga adab. Tu baru imam. Dah kalau tok guru, alim ulama besar, jaga sungguh. Itu cerita dia. Jaga, kan? Kami dididik di pondok tidak memonggongkan tok guru. Apa maksud tak memonggongkan? Maknanya kalau salam dengan tok guru pun masih lagi berhadap, walaupun nak dah habis salam mengundur, sekerana menghormati. Dia ajar begitu, menghormati ulama, menghormati tok guru. Kalau tok guru tak duduk, selagi itu kami tak duduk. Tok guru duduk baru kami duduk. Jaga adab, kan? Jaga adab dengan guru. Dia dengan sebab adab barulah mendapat berkat. Mengaji ni nak boleh cepat pandai, iaitu kena jaga adab. Saya ada tengok seorang anak murid saya, dia tak pandai mana mengaji akademik. Dia dulu daripada sekolah kebangsaan, lepas tu baru dia masuk tahfiz. Masa sekolah kebangsaan kita tengok result lama dia, bukan budak cerdik pun, bukan IQ tinggi pun, biasa je budaknya. Mana ada B, C, A pun tak ada. Mana nak kata budak cerdik pandai IQ tinggi, tak juga, biasa je. Tapi bila dia duduk tahfiz ni, adab dia antara pelajar yang paling tinggi adab. Saya perasan tengok, memang dia jaga sungguh adab. Dia cari peluang. Nampak je kita balik, cepat pergi duduk dekat pintu kereta, tolong bawa apa yang patut. Jaga sungguh adab. Selipar kita dia susun, bukan kita minta, kita tak minta, tapi dia buat. Dia jaga adab. Akhirnya dia antara pelajar paling cepat dapat 30 juzuk dalam tempoh 2 tahun. Daripada kosong, hafal apa pun tak tahu. Start daripada kosong, baru belajar membaca apa semua, tapi 2 tahun 30 juzuk. 30 juzuk. Sekarang ni pergi ambil pula SPM. Dia telefon saya sekarang, dia minta saya doakan dia ambil SPM apa semua. Dia kata tak apalah, silakan. Dia cerita-cerita, dia kata nak jadi apa, farmasi ke apa, doktor farmasi dia kata. Tak apalah. Tu tapi kita tengok ini kesan dengan adab ni, maka redha guru, redha Allah, redha ibu bapa dapat habis semua. Dengan redha lah maka kita dapat kejayaan. Jadi bukan dengan orang cakap study hard, belajar sungguh-sungguh belajar, tapi adab tak ada, tak jadi apa. Jadi bukan study hard, tapi study smart. Macam kita, anak-anak kita tak apa lah ngaji sekolah kebangsaan, tapi ajar mereka untuk beradab dengan guru.
adab dengan cikgu-cikgu. Walau cikgu tu bukan mengajar bahagian agama, mengajar bahasa Inggeris ke, mengajar matematik ke, walaupun juga bukan orang Islam, tak apa, kita beradab. Bukan kita muliakan orang kafir tak, tapi beradab, menjaga adab kan. Jaga adab, maka berkat belajar. Hari ni mana ada adab? Dia jeling cikgu dia balik, cikgu dia marah, amboi dia jeling, ekor tajam kan. Habis tak jadi dah. Ada yang lawan balik cakap cikgu. Lepas tu saya sembang dengan seorang cikgu tu, dia kata susah dah Ustaz zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni bukan boleh rotan pelajar. Pelajar buat report polis, cikgu ke dalam, cikgu sangkut. Bukan setakat tak boleh rotan Ustaz, jeling pun tak boleh. Kalau jeling nanti dia buat report, dia kata cikgu menyakitkan hati saya dengan jelingannya. Sungguh. Saya tanya cikgu, dia kata habis tu nak macam mana? Tahu lah cikgu. Masuk ngajar-ngajar, faham tak faham keluar. Akhirnya itu namanya berkat sudah diangkat. Cikgu tak peduli dah anak murid dia faham tak faham, lantak koma lah kan. Aku pergi ni sebab nak ambil gaji je. Aku pergi mengajar, selesai kerja aku, balik cukup bulan ambil gaji. Jadi gitu je lah. Sebab tu tak ada berkat dah sekarang. Habis kan. Yang buka sekolah tahfiz pun kadang-kadang berkat kurang dah. Tak ada dah berkat sekolah tahfiz. Sebab apa? Sebab berlumba-lumba nak jaga nama sekolah. Nak budak yang pandai boleh menghafal baru diambil. Budak merangkak-rangkak baca kena buang. Lepas tu nak buang mana budak ni kan. Saya pernah sekolah kami ni pelajar dah ramai sangat, hampir kat 100 orang, 98 masa tu. Lagi 2 orang dah genap 100. Tempat tidur mereka pun dah mula rapat-rapat. Kita dah risau dia, macam mana ni pelajar dah penuh sangat dah ni kan. Kelas pun dah penuh apa semua. Tanya Tok Guru, Tok Guru, kita tutup kot pendaftaran sebab pelajar ramai dah ni kat 100 orang. Tok Guru penuh panjang. Kemudian dia cakap kat saya, dia kata, kalau orang datang nak mengaji, entah halang, entah nak jawab apa depan Allah Ta'ala. Senyap tu kita. Minta maaf Tok Guru ya. Dia kata orang datang nak mengaji, kamu halang, kamu nak jawab apa depan Allah Ta'ala kan. Siapa kata Tok Guru bangunan tak cukup, kita buat lagi. Tanah kita ada. Tak ada tanah, kita cari tanah, kita buat. Sebab orang datang nak mengaji. Lainlah orang datang bukan tak nak mengaji. Ini orang datang nak mengaji, kita kena ra'i. Itu pahaman Tok Guru Sidino. Sebab tu saya suka dengan dia. Bukan saya taksub dengan dia, tapi dia ni apa yang dia baca pada kitab, itu yang dia amal kan. Maka dia buat sungguh. Bukan dia nak kejar nama, nak ambil budak-budak pandai je supaya nama sekolah akan ranking tertinggi. Dah, biar nama sekolah tak naik langsung, biar nama sekolah tercorot pun tak apa, tapi kita insya-Allah kita nak cuba didik seramai mana yang kita mampu. Kita nak pulihkan masyarakat kita, nak elokkan. Tak apalah daripada dia walaupun dia tak boleh hafal 30 juzuk, tapi sekurang-kurang daripada tak reti baca Quran langsung, jadi reti sikit-sikit. Okeylah tu. Maknanya ada perubahan. Bukan kita nak boleh harap semua orang sama. Lepas tu saya cakap dengan anak murid saya, ustaz tak minta kamu semua hafiz Quran, tapi paling tidak kamu boleh baca Quran, dan kamu keluar daripada sekolah ni, kamu jadi orang, jadi manusia. Nak jadi anak yang soleh, boleh tolong mak ayah dan sebagainya. Itu paling kurang. Walaupun kamu tak hafal 30 juzuk. Apa guna hafal 30 juzuk tapi mak ayah pun langgar, adab tak ada, reda tak ada, tak jadi tak? Sebab tu hari ni nak kefahaman yang Imam Ghazali nak ajar pada kita, yang kita nak ialah reda. Buat apa pun atas reda. Macam mana nak dapat reda? 2 kunci dia, ilmu dan amal. Ada ni, insya-Allah kita buat apa pun dalam keredaan Allah. Maka bila kita buat apa pun dalam keredaan Allah, maka kita dah bersiap sedia untuk Allah mengambil nyawa kita. Bila Allah ambil nyawa kita, insya-Allah kita mati dalam keredaannya. Kerana kita sudah buat apa saja 24 jam kita buat, daripada bangun tidur sampai tidur balik, semua yang kita buat mengharapkan redanya semata-mata. Moga-moga kita semua dipilih Allah menjadi hamba yang diredainya, insya-Allah. Kemudian kita cukup dah tu. Tengok semacam ni je. Kita berhenti sini dan kita akan sambung hadis. Ada hadis lagi. Dan lagi sabda Nabi SAW, ala adlukum, ala adullukum. Kat situ lah, ala adullukum.
Dia kuliah subuh ni dia kurang sikit buat kelakar, dia seria sikit. Sebab tak nak bagi mengantuk. Dah. Buat lembut-lembut sangat lagi dengan saya bawah meja ni. Saya pun mengantuk juga kan. Jadi dia kena kerah gitu. Jadi bukan kerah apa, kita nak memahamkan masyarakat kita, nak balik kan. Sebab kita nak paku masyarakat kita dengan paku iman, dengan paku Islam. Bila nak masuk paku mana boleh ketuk slow-slow. Dia kena pukul dengan hammer, tong baru masuknya kuat, baru masuk dia tu kemah kan. Ni slow sangat bila nak masuknya. Jadi tengok pada keadaan lah kan. Baik. Jadi moga-moga apa yang kita kongsikan ini sama-sama kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Jadi kita ikutlah seperti mana yang diajar oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab kita ni Minhajul Abidin. Jadi teruskan menuntut ilmu, pergilah mana-mana pun. Sini tak ada, pergi cari lain. Tempat surau kita tak ada, cari buru. Kat sini banyak majlis ilmu dan macam ramai ustaz. Tuan-tuan beruntung, kampung kawasan sini berwas, kawasan berwas, Sungai Kerang, sekitar sinilah semuanya. Pantai Remis, ramai asatizah, ramai ustaz tempatan pun ramai kan. Dan hebat-hebat juga, antaranya Ustaz Syakirin, hebat ilmunya. Jadi kita ambil peluang belajar betul-betul, ambil ilmu. Setengah orang tu tak ada tempat tu, tak ada ustaz, terpaksa import apa semua, datang daripada negeri jauh-jauh. Bila datang jauh-jauh, kos pula masalah, nak bayar duit minyak apa semua. Ini dekat-dekat je. Tak payah bayar pun tak apa, ada dekat di sini je. Jadi insya-Allah kita ambil barakah yang Allah beri. Kalau kita tak jaga nikmat ni, takut-takut Allah matikan seorang-seorang alim ulama ni, atau Allah pindahkan dia ke tempat lain. Akhirnya tempat kita akan kekurangan alim ulama, kekurangan guru-guru agama. Jadi kita juga yang jadi rugi. Jadi kita kena jaga nikmat ni. Jadi hadirlah majlis ilmu setakat mana yang ada, kita cuba sampai selagi mana kita mampu, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga sedikit sebanyak memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita dalam kehidupan yang beragama, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'mal salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.